Cincang makan petang. Budak-budak masih mentah mau melebihi kepada orang tua. Kau lihat nih, gigiku sudah ompong. Daeng Haris, kenali bapa mertua seniman agung negara. Siapa saja yang tidak mengenal seniman agung negara kita iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Beliau seorang seniman yang berbakat dari pelbagai aspek kesenian di dalam dunianya. Namun, kali ini kita akan cuba mengenali bapa mertua kepada seniman agung ini yang dikenali dengan nama D. Haris. D. Haris merupakan nama yang tidak asing lagi dalam industri perfilman pada ketika dahulu. Beliau yang dikenali dengan nama Daeng Haris ini dilahirkan di Kampung Baru, Makassar, Sulawesi pada 10 Ogos 1911. Beliau yang mula melibatkan diri dalam dunia seni ini ketika berumur 19 tahun, di mana pada ketika itu beliau telah menyertai kumpulan wayang opera yang dikenali dengan nama Siti Dali Opera pada tahun 1930. Kumpulan opera ini dilihat sangat aktif dalam dunia itu dan telah mengelilingi jajahan Bugis. Ketika bermain opera di kumpulan ini, Daeng Haris telah bertemu jodoh dengan gadis pilihan hatinya iaitu Khatijah. Cinta hati, tangkai nyawa, tangkai jantung. Oh, Adinda, buah hati jantung. Adinda, wajahmu yang selalu terbayang-bayang, yang menawan hati Kakanda. Tak ubahnya seperti bidadari yang datang menjelma dari awan-awan. Oh, wajahmu yang gilang gumilang, rambutmu yang ikal bagai udang seludang. Oh, selendang mayang, dundang sayang. Pada tahun 1940, Daeng Haris telah mengikuti Moonlight Opera ke Singapura dan berpeluang menyertai beberapa kumpulan lain seperti Sandiwara Asmaradana. Di Singapura, beliau telah mendapat tawaran berlakon di bawah syarikat Tan Wong Film Company melalui filem pertamanya iaitu Menantu Durhaka pada tahun 1942 arahan B.S. Rajans. Ketika berlakunya peristiwa pendudukan Jepun di Singapura dalam Perang Dunia II dari tahun 1942 hingga tahun 1945, Daeng Haris mula bermain wayang seperti Jenaka Melayu, Melayu Teruna, Sakuramu Mana dan lain-lain lagi. Semasa Perang Dunia Kedua, Daeng Haris telah menyertai pasukan polis Jepun di Tanjung Piang, Riau, sehingga British kembali pada 12 September tahun 1945. Pada akhir tahun 1947, beliau mula kembali semula di bidang perfilman dengan menyertai Chess Company dalam filem Seruan Merdeka di bawah pimpinan Bakhtiar Effendi. Selepas itu, beliau mula mendapat tawaran berlakon di bawah produksi Shaw Brothers dalam filem Cempaka pada tahun 1948, diikuti dengan filem-filem lain seperti Pisau Beracun, Cinta, Nasib, Nilam dan Takdir Ilahi. Daeng Haris yang cukup terkenal dengan melakonkan watak sebagai pelawak itu sebenarnya merupakan peminat Denike yang juga seorang pelakon, penyanyi, penari, pelawak dan pemuzik Amerika Syarikat. Beliau sering menonton filem-filem bintang kelakar Hollywood itu dengan mengikut segala gerak lakonannya di dalam filem.
memiliki rupa paras yang lucu serta pendek dan kata-katanya yang menggelikan hati. Beliau banyak berlakon dalam filem-filem Melayu yang sering bergandingan dengan A.R. Tompel dan Siti Tanjung Perak. Antara salah satu filem lain dari yang lain, lakonan Daeng Haris ialah filem Penghidupan 1951. Dalam filem ini, beliau telah diberikan watak lain daripada yang lain dalam filem-filem lakonannya sebelum ini, iaitu sebagai pelawak. Namun kali ini, pengarah L. Krishnan yang telah membuat perubahan karakter kepada Daeng Haris daripada seorang pelawak yang lucu kepada seorang pemuda yang berhemah tinggi. Walaupun memegang watak serius itu, penonton kadangkala akan tersenyum dan ketawa apabila melihat memek mukanya yang lucu itu. Ini kerana pada waktu itu beliau cukup terkenal dengan aksi lucunya dalam beberapa buah filem seperti Singapura di Waktu Malam, Cinta, Nasib, Nilam dan Aloha. Hasil perkahwinan Daeng Haris dengan isterinya Khadijah, beliau telah dikurniakan 2 orang anak perempuan, iaitu Junaidah dan Junainah. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Pada tahun 1950, P. Ramlee telah berkahwin dengan anak sulungnya, Junaidah Daeng Haris, dan Allahyarham A. Rahim pula berkahwin dengan Junainah Daeng Haris. Dalam sebuah buku tulisan Kalam Hamidi bertajuk P. Ramlee AMN Pujaan Nusantara, Daeng Haris ada menyatakan, "Saya masih ingat waktu mula P. Ramlee menjejakkan kakinya di studio Jalan Ampas. Masa itu orangnya jelek kerana wajah dan potongannya tidak menarik. Tapi kepada sayalah dia selalu meminta petunjuk bagaimana menjadi seorang artis filem yang berjaya. Sebagai bukti, banyak orang tidak sedar bahawa gerak-geri jenaka P. Ramlee itu banyak diambil dari karakter saya. Bapak bukan mengangkat diri nak, tapi P. Ramlee itu memang dulunya anak muda yang suka belajar, suka bertanya, suka mengambil tahu dari semua perkara mengenai filem. Kerana dia mahu belajar dan mahu tahu, pendeknya mahu pandai. Sebab itulah semua orang bijak seni jadi sahabat karibnya seperti Allahyarham Osman Ahmad dan Ahmad Sibi. Terbukti lagi bila dia sudah menjadi menantu saya," katanya. Kalau aku tidak ada urusan dengan Mario, aku akan ajar mereka itu satu-satu. Dari itu aku panggil kau bersembunyi di sini, bukan karena aku takut bertumbuh. Cuma aku seganlah. Kalau kena penumbuh aku sekali, mereka punya gigi semua nanti masuk dalam perut. Sudahlah, simpan saja kekuatanmu dalam perut. Iya, ayo. Pada tahun 1954, Daeng Haris telah kembali semula ke tanah airnya, Jakarta, untuk meneruskan kerjayanya di sana. Di sana, beliau telah membintangi lebih kurang 20 buah filem tempatan seperti filem Hang Tuah, Pertiwi, Momon, Aladin dan banyak lagi. Filem pertamanya di Indonesia ialah Hang Tuah, iaitu produksi bersama antara penerbit Malaysia dan Indonesia. Tetapi produksi filem itu gagal. Dia kemudian mengisi kekosongan dengan tampil secara komedi di atas pentas. Walaupun karyanya tidak semeriah di Malaysia, dia tetap memilih untuk tinggal di Indonesia. Sehingga tahun 1984, beliau melakukan banyak filem tempatan di samping menjadi pengarah seperti dalam filem Setan Kuburan 1975. Daeng Haris telah meninggal dunia pada 12 Disember 1990 akibat sakit tua pada usia 79 tahun. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Oh, adik aku.
wajahmu selalu Kakanda mimpi-mimpikan di waktu siang, selalu terkenang-kenang di waktu malam. Oh, Adinda, Kakanda sangat cinta kepadamu. Kiranya, kalau Adinda tidak percaya, nah, ambillah ini cangkul, belah dada Kakanda. Di sana nanti Adinda baru tahu bagaimana besarnya cinta Kakanda kepadamu. Oh, Adinda, sudikah Adinda menari-nari dengan Kakanda? Marilah Adinda.